Yalah apa dia? Yang setuju katakan setuju, setuju. Padahal baru duduk kat kafe kan. So jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka kepada semua rakyat Malaysia. Saya kaku sebenarnya kan. Buat apa dapat tetamu yang hadir hari ni bukan calang-calang. Saya pun terkejut. Siapa hari ni tak yang saya tahu konten saya aja. Tiba-tiba dia datang untuk borak santai dengan saya. Saya perkenalkan dia YB Senator Yusmadi Yusof dan juga bekas ahli parlimen balik pulau. Lain macam tu. Geng Pening enggak ni? Haria Pening Haria. Tapi sebelum tu, jangan lupa boleh dapatkan barangan brand AA19 di semua outlet Kalau sandal di semua outlet Flipper, di Lembah Kelang, cap, mask semua boleh dapatkan di www.monyok.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nak panggil abang mana? Saya Yusmadi Yusof. Kalau formalnya orang panggil Senator Yusmadi Yusof lah. Mantan ahli parlimen balik pulau. Saya pun sebenarnya bukannya rancang pun nak jadi ahli politik ni, kan? Dia macam accidental juga. Kalau betul-betul saya zaman sekolah, zaman universiti, kerja main bola. Tak pernah pun nak ikut persatuan ke. Tak pernah. Memang kalau tanya kawan-kawan saya di sekolah, di universiti, seorang pun takkan sangka saya jadi orang politik. Sebab dekat universiti dah main bola main bola. Jadi kebetulan saya rasa kita bila main bola ni, kita buat apa pun kita macam ada target kan? Ada tujuan. Maksudnya ibarat kata kalau masuk kotak D tu kan bahaya. So jadi macam saya sendiri dulu ketika mana di Pulau Pinang, saya dapat main dengan kelab Penang lah. Kelab. Tapi yang menarik tu, saya sekolah agama, sekolah Al-Masyur agama. Tapi main dengan kelab Indian Rovers, kelab India. Dulu tak betul. Jadi itu yang menarik tu. Sebab tu bila Abang Man dah cerita pas di interview yang lalu kan, dia cerita pasal perpaduan tu. Saya pun terasa dalam sisi lain lah. Saya budak sekolah agama, main bola pakai tracksuit. Tiba-tiba yang rekrut kita ni tim India, Indian Rovers Club. Kebetulan dia punya coach tu nama dia Govind. Saya ingat kena sebut lah sebab coach ni kan macam cikgu kita kan. Jasa dia kan. Dan kebetulan pula tahun tu main menjadi Paman. Bila menjadi, ramai pula dapat selection main untuk Penang. Bawah 16 tahun, bawah 18 tahun, kita pergi main Paman pakai seluar panjang. Jadi orang sudah seluar agama kan. Padang bola pun tak ada Paman. Kalau Paman pergi ke sekolah masyur, padang bola saya ingat malu lah nak sebut kan. Tapi ramai main Penang. Dan salah seorangnya ialah Abang Hasmawi Hasan tu lah, kawan Paman tu. Okay. Jadi masa kita pergi main Penang tu, saya ingat lagi lah kawan yang saya ingat, Rahim Hasan, Azri Pin, ada budak tim Sengara tu. Lepas tu dia ni ada siapa lagi? Ada dua beradik kembar tu. Hasrizal, adalah dua tiga orang tu. So jadi habis saya di Penang, saya ke Kelang. Jadi bila ke Kelang Paman tahu Kelang ketika itu, saya pergi main bola untuk sekolah agama. Tiba-tiba tengok di Kelang tu ada sekolah projek. Hasmawi Bakiri. Samsul Amri. Tiba-tiba coach di Kelang pula masa tu Raja Gopal. Saya macam, ini macam mana nak main bola man? Kita budak kampung. Pergi dia orang turun dengan semua jersey, piala Coke, piala Razak man. Dia jadi takut. Tapi kebetulan tuan-tuan, striker perak. Dan kalau Islam ni, kita sekolah agama. Keeper perak, back Kelantan. Dia lengkap. Jadi tahun tu kebetulan kita semangat kampung lah. Kita kalahkan tim geng-geng sekolah projek ni. Jadi menarik sebab tu saya ingat pergi high school Kelang, saya ingat Hadi keeper. Hadi Tahir. Hadi Tahir. So ibarat kata siapa champion Kelang tu saya ingat memang main sanggung lah. Saya tahu lah masa tu. Jadi cuma nasib saya tak baik Paman. Pergi selection, saya ingat lagi Samsul Amri taji saya sekali Paman. Alamak, terus keluar. So tapi saya teruskan juga kira bola, pergi ke universiti. Jadi masa kat universiti tu yang saya ingat daripada tahun 1 saya dah main untuk yang senior. Lepas tu saya ingat singgahkan Coach Mael lah. Coach Mael tu saya ingat yang main kulit craft, ajar kulit craft, lepas tu last and derby kot. So, jadi cuma itulah saya rasa mungkin rezeki saya dekat lain kot. Tapi cuma yang saya nak cakap kat Abang Man, salah satu yang saya rasa menarik bila Abang Man cerita pengalaman di Pulau Pinang tu, semangat perpaduan tu, saya rasa kita sekolah agama, main dengan tim India, tapi dia layan kita semua macam sama. Sama.
macam family. So sampai sekarang coach saya Gobin tu, dia macam kita panggil aneh lah, macam brother lah. Cuma Abang Man saya tak sempat nak lepak kat Tari Cafe tu. Betul, itu Kan? tempat bila saya luangkan masa, tak ada training, saya akan duduk di Tari Cafe. Okay, Abang, ada insiden menarik kat situ Abang Man. Okey, salah satu sebab saya dipanggil malam tu pergi yang saya rasa Abang Man tak sempat datang. Aku ada diberitahu, kebetulan saya berguam. Jadi ada kawan-kawan beritahu Yusmadi, dia kata kau boleh tolong bagi advice tak? Ada kawan-kawan player nak tahu pasal hak dia orang supaya pemain bola semua ni kan. So saya fikir walaupun saya tak main bola, saya ada ruang untuk nak tolong kawan-kawan. Jadi malam tu pergi kat Tari Cafe, saya ingat ada lagi lah Syarif Asad, ada semualah, Iman Wong semua. So jadi malam tu saya ingat rupanya saya tak sebut detail lah kan. Rupanya ada masalah rupanya. Mungkin Abang Man kita tak boleh cerita sini kan. Yalah. Benda tu peribadi kan. Tapi saya rasa ada masalah. So jadi kat situ saya tengok, walaupun saya tak main bola, saya rasa saya boleh lagi menyumbang Abang Man. Tolong kawan-kawan yang dan sehinggakan hari tu tetamu Abang Man tu, salah seorang itu ada masalah sikit undang-undang, saya juga tolong. Saya sebetulnya mula-mula dengan nama Azman Adnan ni masa saya sekolah di Kelang. Jadi sekitar tahun 90-91. Itu saya tak Abang tengah peak tu. Saya rasa mungkin lah saya sebutkan saya kan. So jadi kebetulan di Kelang tu kita kata banyak player Selangor. Dah Selangor ni masa tu banyakkan player Malaysia. Memang ada nama lah. Saya boleh sebut lah nama kat Kelang ni kan. So jadi kita kat situ, saya ingat Chandran pun ada. Chandran ni sekolah Raja Mahdi. Saya ingat game bola ni. Dia kan star kan. Kita budak kampung. Tapi satu perkara yang saya ingat pasal Abang Man masa tu ialah Abang Man ni dia macam orang panggil apa, walaupun nama besar tapi Abang Man ni macam orang kata apa, tak adalah dengar isu-isu yang jenis macam masalah isu peribadi tau. Abang Man ni siapa? Sombong ke? Tak, benda-benda tu semua tak ada. Bagi saya, untuk jadi player yang tengah naik, biasa orang akan kaitkan dengan sekarang panggil poyo kan. Tapi saya tak pernah dengar benda tu Abang Man tau. Ada setengah masa tu saya kena sebut, ada yang dah popular, yang jenis dah ambil gambar dalam kolam mandi semua kan, keluar magazine semua, saya sebut lah tak tahu nama kan. Kawan, benda tu kita bagi peminat kan. Kita tengok tau, siapa Azmanan tak ada dulu benda kan ni. ambil gambar je mesti kolam mandi mandi kan. So sampai dikaitkan ada magazine satu tu kan. Magazine ni mesti gambar macam ni. So kita macam macam ni, tapi Azmanan tak ada. Betul mana? Betul. Itu yang saya nampak lah. Dan kalau macam saya nak keluar majalah pun tengok pada cerita. Kalau setakat saya nak keluar suka-suka, tak ada cerita yang positif, saya rasa saya tak perlu. Itu yang tak nampak gambar saya dekat swimming pool tu. Abang Man ada tunjuk satu nilai tau, yang jenis walaupun nama dah besar tapi disiplin jaga. Dan kebetulan saya dalam politik Man saja. Satu hari saya cerita sikit lah, sikit. Orang tanya saya, YB kat sekolah tak isap rokok, tak adalah buat benda-benda yang disiplin kan. Saya kata bukan tak buat, nak buat. Tapi mak saya pesan, dia kata, Madi, hang kalau nak rambut panjang ke nak isap rokok, hang tunggu aku pejam mata. Man, kena nasihat macam tu jangan Man. Jangan. Orang tua. Okey, macam Abang Man ni yang saya tengok daripada jauh Abang Man, sebab saya tak ada peluang ni, first time jumpa Abang Man. Sebenarnya gelabah ni. Dah takut YB. Dia legend. Kat Penang tu saya tahulah, yang kondo Abang Man kalau duduk tu tempat geni tu saya tahulah, dengan power lah, lawa kan. Tapi nak pergi duduk dekat Tanjung Tok Kong dengan kawan-kawan yang lain kan, pasal apa Abang? Itu memang sikap saya lah YB. Saya sebab apa? Memang betul. Saya ditawarkan di tempat Mazagua. Memang menarik lah. Biar cerita lah YB. Penang tahu lah. Tapi saya saya sanggup tolak untuk duduk dengan rakan-rakan saya. Sebab apa? Saya lebih utamakan keluarga. Maksud dengan kawan-kawan ni pun dah macam keluarga kita. Bila saya dapat berita yang Azmanan bernilai 1 juta nak dipindahkan ke Selangor ya Bang kan? Okay. Kita masa tu yang dulu ada cerita nak main bola kan? Sebenarnya main bola ni rupanya Abang Man dah bina satu benchmark tau. Jadi secara langsung Abang Man telah bagi satu harapan baru tau dekat budak-budak bola macam kaya. Saya betul-betul kalau saya betul duduk balik pulau Abang Man, tak dapat peluang sekolah di bandar di Georgetown tu, saya rasa budak kampung ni kita tak terdedah Abang Man. Tapi sebab berita Abang Man tu membuatkan kita cari lagi tau. Rupanya main bola ni kalau betul-betul boleh sampai tahap macam tu tau. Sebab jujur cakap lah, sebagai orang kampung, mak kita cakap kau belajar rajin-rajin apa dia? Untuk balik tolong keluarga. Tapi kita tak nampak macam mana masa tu nak main bola boleh tolong keluarga kan. Betul-betul cakap Man. Macam Abang cerita satu interview sekarang budak-budak profesional kan. Tapi masa tu kita tak nampak tau. Sebab habis sangat kita main bola pun yalah kadang-kadang curi-curi kan. Jadi tak adalah macam benda tu dirancang kan. So jadi bila saya tahu cerita pasal 1 juta tu, saya rasa ini satu permulaan lah. Pada permulaan baru bahawa bola sepak Malaysia ni boleh pergi lagi jauh. Kalau nak sewa iklan dekat sini,
atau bawah ni, atau dekat sini, atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. Saya sekarang ni, saya dah berada di tempat yang agak unik lah. Dulu di Padang Bola, sekarang berada di tempat buat dasar. Lepas tu pernah tengok di Parlimen, Abang Man. Sekali dia dulu bilun, Abang Man. Kalau Abang Man tengok kat Parlimen kan, depan masalah kita, apa yang perlu ialah apa dia? Yang setuju katakan setuju. Padahal baru duduk kat kafe kan. So jadi betul Man. Tu satu hari saya buat di Parlimen lah kan. Ke wayang tak? So jadi kadang saya fikir kan, dia ni dia tahu ke apa benda dia luluskan kan. Bukanlah saya kata dia tak tahu, tapi maksud saya bunyi tu macam ke tak logik tau. Dalam konteks sukan Man, di Parlimen Man, semua tajuk-tajuk tu dah ada dah. Maksudnya dalam istilah perlembagaan, tak ada 10 sen pun duit yang kita kutip duit cukai ni boleh guna tanpa kelulusan Parlimen. Jadi bila dah lulus tu memang dah ada tajuk tu, pembangunan sukan apa semua kan. Tapi isu dia yang saya tengok, macam mana benda tu turun ke bawah. Ini pandangan saya satu lagi. Apabila benda tu dia luluskan di Parlimen, isu dia ialah macam mana benda tu turun kat bawah, Man. Okay. Dia nak turun tu, Man. Dia kena ada tajuk-tajuk. Lepas tajuk tu agensi mana-mana kan. Persoalan dia, kita dah buat keputusan bahawa hanya orang politik, saya cakap jujur kat ni lah, saya cakap mungkin padas sikit lah. Hanya orang politik bodoh lah, Man. Tak jaga bola ni. Saya dah tahu dah, saya tengok kadang-kadang kenapa cakap ada orang politik kat saya kan. Wabi, kita kena jaga ni bola ni. Ni pengundi Melayu banyak. Ni pengundi budak-budak sukan, budak-budak muda. So bila kat situ, Man, dia anggap benda sangat penting. Okay. Tapi bila kebajikan, dia tak fikir sama. Dia tak jaga. Tu saya macam korang ni kan, kalau nak menipu kan macam tu kan. So jadi maksud saya tu, Kerana orang politik ni banyak menipu lah ni. pasal bola ni, Man. Pasal bola ni saya boleh cakap sebab saya tahu sikit, Man. Saya tahu sikit. Sebab apa tau? Bila dia nak popular, dia akan guna bola. Isu duit pun kadang-kadang dia jadi isu kedua kalau kepimpinan tak betul. So jadi lepas tu saya tengok kedua yang paling penting juga, kita dah tak boleh anggap bola sepak ni macam satu perkara yang kedua ketiga. Dia kena jadi benda utama. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab macam Abang Man sebut tu, saya cakap dia ada benda yang sektor lain tak boleh capai. Contoh nak capai perpaduan, bukan senang negara majmuk ni. Betul. Saya tengok benda ni ada dekat stadium yang mana ketika tim bola Malaysia kalahkan Indonesia ke, sehinggakan itu olah bola keluar balik kan. Tiba-tiba semangat perpaduan naik tau, Man. Betul. Tapi orang tak tahu mana datang benda tu. Sebab player yang tunjuk contoh. Jadi player pun nak jadi macam tu, macam Abang cakap kan, disiplin, hormat orang, semangat apa, teamwork kan. Itu semua bukan orang politik buat tu. So jadi bagi saya dia perlu dilihat sedalam tu, Man. So ini macam ceramah politik, Man. Sorry, Man. So betul, Man cakap. Betul. Betul. Sebab apa saya suka dengar kan, ni pandangan seorang YB yang bagi pandangan. Tu supaya saya tekun yang saya dengar. Betul apa yang YB cakap. Bola sepak ke, sukan ke di tanah air ni boleh menyatu padukan rakyat Malaysia. Itu kelebihan sukan di Malaysia. Untuk apa, kita pun dah terdengar jugalah rumours tak tahu lah betul ke tak betul, adalah pemain-pemain meluahkan lontaran-lontaran di media sosial kerana gaji lagi. Sepatutnya 2021 ni dah tak perlu dah, YB. Betul. Mana kita dah totally pro kan. Jadi kepada semualah klub kalau boleh ukur baju di badan sendiri ikut pada kemampuan. Kalau kemampuan tu kata 100, buat cara 100. Jangan 100 kita nak pakai sampai 500. Jadi kerana pemain-pemain ramai lagi pemain-pemain. Pemain-pemain remaja ni ramai. Kita boleh ketengahkan pemain remaja jika tak mampu. Jika mampu tak ada masalah. Boleh teruskan je. Itu pandangan saya lah. Asas dia ialah kita tak menganggap bakat-bakat pemain bola ni sebagai pekerja yang perlu dijaga macam pekerja yang lain. Contoh, kalau pekerja lain, dia ada pasal EPF, kan baru ni isu bila dah COVID ni nak pakai duit EPF macam mana?
So pemain bola ni ada ke EPF? Orang tak tanya. Terutama dunia-dunia kreatif kan, bakat-bakat. Saya tahu soalan ni. Lepas tu pula orang tak tanya pula, kalau pemain bola ni dalam akta pekerja, dalam akta pekerja ada dua je, majikan dan pekerja. Pemain bola ni duduk kat mana ni? Dia pekerja ke, dia apa ke? Kenapa saya cakap betul? Sekarang ni tambah dunia baru ni, lagi macam-macam macam rider, katakan rider. Abang Man tahu ini sekarang keadaan undang kebetulan peguam, kalau mati kata. Sebab dalam akta pekerja, dia ada yang kata freelance, ada yang kata pekerja sambilan. Tapi majikan, ni balik macam bola kan? Majikan tetapkan harapan ni kena kerja time sekian. Kalau tak cukup time sekian-sekian. Dua benda yang saya nak bantu. Pertama sekali saya rasa pengurusan betul dia orang kena tambah, tapi saya rasa tibalah masanya apabila player-player macam Aman yang banyak pengalaman ni, mungkin terus kita punya kerjasama dengan kawan-kawan yang lain kan, atas sepak bola, kita bantu bakat-bakat muda ni. Okey, kau nak pergi main ni, kau nak dapat sponsor, nak dapat endorsement, nak dapat semua ni, ini dia punya law dia ni. Sebab yang saya tengok Man, masa nak sign tu, pengalaman saya malah, saya bukan nak salahkan bakat, kadang dia punya excited nak sign ni tak nak baca. Janji sign dulu kan. Saya rasa benda yang Abang Man buat ni sebenarnya dia akan bagi semangat ni. Saya cakap lah, pengalaman dalam politik Man, ada orang kata kita cash is king, semua pasal duit. Tak, saya dah ada pengalaman Man. Kau banyak duit macam mana pun, kalau orang tak nak dengar cakap kau cakap tu pun tak ada inspirasi Man, bye-bye lah. Sebab masa saya bertanding kat balik pulau Man, tak ada duit Man. Terus saya nak bagi semangat dekat kawan-kawan. Sebenarnya dalam kepimpinan bola ke, pilihlah orang yang betul. So kalau macam Otai macam ni boleh jaga orang bawah ni, saya bukan jaga Otai. Otai jangan duduk macam ni sajalah. Satu hari ikut saya pergi parlimen. Tinggal tengok kan. Kan tengok kan ambil tahu kan. Berapa banyak sebenarnya industri bola ni dia orang dulu sekarang kan. Berapa juta kan. Bilion Man, bilion. Bukan juta-juta sekarang, bilion. Kebetulan YB ada kat sini. Alamak. Saya nak tanyalah sikit kan. Macam mana YB boleh meningkatkan lagi persatuan lebih ke arah profesional dan pengubahan dasar? Saya kalau cakap benda ni dia tak konvensional sangat lah. Alright. Sebab saya tengok salah satu cara orang buat dasar yang selalu silap apa tau. Dia buat dasar, dia duduk dalam bilik hawa dingin, lepas tu dia buat dasar. Pergi implement tak relevan. So pertama sekali yang pengubah dasar tu, saya ke siapa ke Man, dia kena turun padang. Pergi kuat padang tu, duduk tengok dengan player. Sebenarnya dia macam Man cerita saya tengok dalam interview tu, kadang-kadang pukul 4 dah turun dah. Lepas tu macam-macam buat. Kenapa cakap tu Man? Pengalaman saya, ramai yang orang lupa. Asas pertama sekali nak buat dasar kena faham. Saya boleh cakap jujur hari ni, saya tak yakin ramai orang politik Man faham. Yang kedua, saya kena cakap juga, benda ni saya tahu kat luar negara, kebetulan saya dapat belajar duduk kat luar negara semua. Pelobi untuk hak-hak dan undang-undang sukan ataupun bola ni, dia kat sana dahsyat. Maksudnya bagi dia orang, ini kita tak boleh, sebab ini kita nak undang-undang yang betul untuk kita. So jadi hubungan dia dengan pengubah dasar ni dekat. Contoh rapat Man. Sebab tu saya tengok dalam hal ni, ini hari ni mungkin kecil Man, tapi sebenarnya ini peluang untuk saya nak lebih faham tau pasal apa. Sebab dah lama tak turun padang kan. Okey. Ketiga yang saya tengok, yang macam mana nak betulkan, barulah cerita undang-undang mana nak pakai. Sebenarnya orang-orang macam Abang Man ni, pada pandangan saya, sebenarnya ada ruang dalam nak bentuk dasar dalam bidang Abang Man lah. Saya beri contoh macam saya, Abang Man. Di Dewan Negara, senator ni sebenarnya, dia dalam perlembagaan lah. Siapa yang boleh lantik senator? Orang yang cemerlang dan orang kata apa, diiktiraf dalam industri dia tau. Satu kota. Lepas tu kota pula mewakili kelompok minoriti lah, macam orang asli, orang orang Siam kan. Okey. Kita ambil Abang Man ni, orang yang dalam kita ambil cemerlang, mana tak cemerlang, ini yang paling best pun dalam bidang sukan kan. Saya bukan nak cakap, kalaulah dulu orang pernah lantik orang seni, Allahyarham Jane Samsudin kan, masuk dalam sekarang yang terbaru pula saya tengok kawan saya Ras Adiba Razi. Ras Adiba bukan saja dia sebab dia OKU tu, tak, dia pun cemerlang dalam sukan sebab dia, saya tak tahu, saya menembak kot. Menembak pun cemerlang. So bagi saya, kalau orang macam Abang Man masuk, inilah tempat, bukan kita tak sebenarnya kena bertanding, dia boleh dilantik oleh Yang Menteri Agung. Tu maksud parlimen tu ialah dia perlukan suara sekelompok yang penting. So katakanlah tiba-tiba timbul dalam Dewan Negara, kita nak cadangkan satu undang-undang berkaitan dengan bola. Tiba-tiba dalam Dewan tu tak ada seorang bekas pemain bola apa semua tau. So jadi saya tengok macam Abang Man, yang lebih penting Abang Man, bukan kerana Abang Man saja cemerlang, Abang Man tak tinggal industri tau. Yang lebih penting pula cara Abang Man sekarang, Abang dekat dengan yang generasi baru ni. Jadi bila politik pun sama juga. Bila kita pergi ke Dewan, tiba-tiba kita disconnect tau dengan orang awam ni tau.
So Abang Man, di luar negara lah. Tak, kalau saya tanya Abang Man boleh tak? Kalau Abang Man diberi peluang untuk ke Dewan Negara kan? Sebagai senator. Tak payah bertanding Man. Macam mana Man? Di luar negeri Man, saya tahu apa George Weah nyaris jadi Presiden Labira tu. Ramai yang top-top. Okey. Ini soalan Demi bola Man, demi bola. soalan YB ni memang lain jelah, orang politik kan. Saya sebenarnya tak kisah pun kalau senator ke tak senator kan. Yang penting matlamat tu untuk majukan negara dalam bola sepak tu, itu yang penting. Kita compare banyak pemain-pemain negara yang telah berjasa, tapi kita tak tahu diorang kat mana sekarang ni. Betul. Diorang diorang macam tak ada orang nak ambil kisah, at least tanya khabar kan. Itu yang program saya buat ni, saya ambil channel ni. Sebenarnya saya nak pergi jumpa pemain lama. Kerana tanpa pemain lama, tak ada pemain baru. Saya nak keluar, tapi kekangan pandemik COVID-19. Lain macam. Sedap duduk orang dengan YB ni. Kekangan PKP ni, saya tak boleh bergerak. Kekangan tu. Saya tak boleh keluar pada Lembah Kelang. Tapi insya-Allah selepas ni kalau semua reda, saya akan keluar, saya akan cari pemain-pemain lama. Ramai lagi pemain-pemain lagi, kawan-kawan saya. Di Penang, di Kedah, di Johor, Terengganu, Kelantan. Saya nak pergi menziarahi. Dalam masa sama, kita buat charity. Itu yang ni lah, macam yang soalan YB tadi, jadi senator tak senator. Kalau YB menang nanti, pandai-pandai lah. Bincang lah. Bincang lah. Pada pengalaman saya, ramai orang kata keistimewaan otai Abang Man ni, legend kita ni, ialah Man turn, Man score. Saya tak. Sebenarnya Man, dia tak U-turn. Dia fight sampai habis. Betul Man? Dalam kita sukan Man, ada setengah orang saya tahu, saya tak nak sebut lah, ada banyak dalam interview Abang Man sini pun saya dengar player ada setengah ada masalah, dia give up, dia keluar, ada masalah dengan pengurusan semua kan. So jadi saya tengok Abang Man ni ada satu perangai yang jenis once you masuk tim mana pun, you tak ada nak U-turn, no turning back lah pasal orang putih cakap. You akan all out sampai habis. Sehingga kan tim tu pun jadi kebanggaan. Sebab bagi saya, bagus tak bagus ni, benda teknikal ni, bagi saya kadang-kadang secondary. Sebab saya cakap apa tau, benda teknikal ni kadang-kadang boleh dilatih. Tapi benda kesungguhan, benda goal getting, benda nak finish sampai last end, ini semua benda dalam tau. Satu. Yang kedua yang saya nampak macam Aman, okey dari segi teknikal lah, dia maksud saya tu, dia kalau dekat dalam orang kata apa dalam padang tu, dia tahu je kat mana dia nak duduk. Insting ni bagi saya tak boleh ajar. Contoh bila dia cerita dia bila dia tahu dia dengan Asmawi tu boleh main tu, maksudnya kira macam ni lah. So dalam bidang saya sama juga. Kita ni kadang bila jumpa crowd, kita macam dah tahu apa benda nak cakap. Kan? Benda tu dia tak natural tau. Dan dalam bidang saya, kita hanya dapat skill tu apabila kita dekat dengan rakyat tu. Pertama sekali Man, saya nak tabik spring lah, orang punya panggil tabik spring Man, salut. Terima kasih YB. Sebab pertama sekali baju lawa Man. Saya cakap, ini kena cakap bunyi kecil tau. Baju hariah, hariah kan. Kenapa saya Man? Saya cakap, kadang-kadang sok ramai orang nak buat Man. Satu benda lah saya belajar, niat yang baik saja tak cukup. Benda yang kita buat tu saja pun kena bagus. Macam Mas kata kan, prestasi kena bagus. So benda yang Abang buat hari ni Man, benda bagus. Lepas tu pula saya tengok setakat saya follow Abang Man punya YouTube channel semua Man. Abang Man bukan kita panggil cerita, nak cerita pasal bola sebenarnya. Abang Man nak cerita kehidupan yang bersekitar berkaitan dengan bola tu. Sebab tu saya pada tafsiran saya Man, kalaulah kata satu produk tu it's just about the product, dia takkan pergi jauh Man. Tapi this is not a business. Sebenarnya Abang Man cuba bawa satu sisi lain yang mana sebenarnya pengalaman Abang Man membesar dan berjuang dalam bola ni telah menyebabkan Abang Man jadi seorang insan. Dan Abang Man nak kongsi. Betul Man? So jadi benda tu Man, saya cuba buat juga dalam bidang saya. Sebenarnya bukan senang Man. Sebab tu saya hari ni Abang Man sebenarnya nak ucapkan satu, selamat maju jaya. Yang paling saya nak cakap Abang Man,
jangan putus asa Man. Dan saya tak try ikut Abang Man tak putus asa lah. Abang Man bukan U-turn kan. Abang Man no turning back kan. So jangan putus asa. Yang ketiga, saya tahu benda ni Man, niat yang baik insya-Allah Man. InsyaAllah Man. So saya tak adalah orang kata apa nak sumbang apa-apa kan. Tapi saya rasa ramai kawan-kawan saya semenjak saya sendiri berkongsi dekat Instagram saya, dia orang semua kata, "Ish, weh, benda ni best ah." So bagi saya bukan Abang Man cakap tau, dia orang cakap. So saya nampak benda ni akan pergi jauh Man. Terima kasih. Okey, sampai di sini saja. Borak santai borak santai dah macam dekat parlimen pun ada kan. Saya sebenarnya nak bagi tahu YB Senator ni dia datang nak bertemu saya. Pada hari ni secara kebetulan kan boleh bertemu dekat orang cakap apa selepas berbuka puasa ni dan terus Rezeki Ramadan lah. rezeki Ramadan lah kan. Dan kepada YB saya ucapkan ribuan terima kasih jauh-jauh daripada Penang datang sini kan. Dan kepada semua peminat boleh dapatkan barang-barang brand Azman Adnan AA19 seperti cap, mask dan JC. Tak lupa juga sandal flipper, dia outlet flipper di seluruh Lembah Kelang. Dan dalam masa sama kepada semua peminat yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Bye. Subscribe channel The Azman Adnan.